Okey, saya guna. Okay, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Cikgu. Wah, kamu semangat kelas 2.30. Semangat, cikgu. Okey. Habis sebelum makan. bagus. Sebelum tu saya nak suruh Din bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, terima kasih. Penolong Afiqah Ayu. Macam mana kehadiran ni? Ya, cikgu. Ada seorang tak datang. Siapa tu? Ali. Ali. Ali kenapa? Dia sakit perut, cerit-berit. Perut. Okey. Tak apa. Okey, sebelum cikgu nak start ni, cikgu ada nak cerita satu benda yang terjadi dekat cikgu pada minggu lepas. Okey, jadi cikgu dekat jiran rumah cikgu ni adalah seorang perempuan nama dia Cik Beda. Cikgu panggil dia Cik Beda lah. Okey, minggu lepas Cik Beda ni datang lah rumah cikgu. Dia datang, dia bagi kad undangan kahwin. Okay, kad undangan kahwin. Lepas tu cikgu excited lah. Cikgu ingatkan anak dia yang bongsu nak nikah sebab anak dia ada 10 orang. Yang bongsu tu nak nikah. Lepas tu cikgu macam excited lah ya, akhirnya Aisyah nak nikah. Okay. Lepas tu cikgu buka lah kad tu, tiba-tiba cikgu tengok nama Bedah binti Saad. Ui, cikgu terkejut lah, dah Bedah tu umur dia 60. Lepas tu nikah pula yang ni kali keempat. Pelik kan? Cikgu macam, oh banyak jodoh dia macam tu. Lepas tu cikgu lepas tu pun cikgu tanyalah dia nikah dengan siapa? Kamu rasa dia nikah dengan siapa? Tu. Balu Imam. Tok Imam kampung. Datuk. Oh, Tok Bilal. Banyak. Tak, sebenarnya dia nikah dengan teruna. Yang jual kuih depan sekolah awak tu, yang teruna tu, cikgu terkejut lah. Patutnya Ali tu boleh nikah dengan anak bongsu dia tu, tapi boleh pula dia nikah dengan Cik Bedah tu kan. Jadi jodoh. Cik Bedah lah. Cikgu mesti dia kaya kan Cik Bedah ni. Kaya sangat. Jadi rumah cikgu kan duduk tamu-tamu orang kaya. Sebelah rumah cikgu je Cik Bedah tu. Okey, lepas tu Cik Bedah tu datang rumah cikgu tu bukan saja nak hantar kad undangan dia nikah, tapi sebenarnya dia nak tanya cikgu pasal muka dia sebab dia lah kan Cik Bedah ni umur 60. Sebab dia cakap muka dia ada masalah dengan kedut-kedut dekat mata, lepas tu pipi dia jatuh. Lepas tu dia tanyalah cikgu macam mana nak nampak lebih seri muka pengantin tu nampak lebih cantik lah kan. Kamu rasa apa Cik Bedah patut buat untuk dia kelihatan lebih cantik? Sejeri, cikgu. Tak, plastik sejeri Cik Bedah kata mahal. Lepas tu masa pula nak Diam pilih cikgu. Diam murah apa? sikit. Tak Dia ada, murah benda sikit. tu ambil masa. Kamu rasa macam mana? Mahal tu Cik Pergi Bedah cakap spa, pilih. buat fashion. Susuk. Kan? Apa? Susuk. Bahaya tu susuk. Okey. Sebenarnya cikgu cerita pasal Cik Bedah tu bukan saja nak mengumpat pasal dia kahwin 3 ke kahwin 4. Tapi sebenarnya ni berkaitan dengan tajuk kita hari ni iaitu rawatan elioterapi muka. Iaitu rawatan yang boleh Cik Bedah gunakan untuk naikkan seri muka dia. Sekejap cikgu sharekan slide. Sekejap ya. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk rawatan elioterapi muka. Jadi antara yang kita akan tekankan di mana pertama kita akan tekan pasal jenis rawatan elioterapi muka. Bawah bawah rawatan elioterapi muka ni ada 3 iaitu 3 rawatan. Lepas tu kedua kita akan tahu tujuan rawatan tu sendiri dan yang ketiga kita akan tengok jenis produk dan bahan rawatan elioterapi. Jadi bawah rawatan elioterapi muka ni dia akan 3 kan. Jadi setiap rawatan tu dia ada produk dan bahan yang berbeza. Dan yang keempat adalah prosedur dan teknik rawatan elioterapi muka. Okay, next. Kamu rasa apa kepentingan rawatan elioterapi muka ni? Siapa boleh jawab?
Cikgu Jadi Iza. cantik cikgu. Boleh seorang-seorang. Oh, dia untuk jimatkan duit, tak payah buat plastik surgery. Betul. Lagi? Ayu Isi. cikgu. Dia Betul. jadi awet muda. Pandai. Lagi Ayu. Isi. Dia untuk kekalkan keandalan kulit. Okey. Semua tu betul. Tak ada pun salah. Sebab kita tahu rawatan yang muka ni takkanlah nak lagi cukup teruk kan muka kan. Lagilah kau cantik. Kau cantik. Semakin cantik. Okey. Kita ni kan awal-awal semua kan wanita yang menganjak umur. Jadi kita kena jaga kulit muka kita. Selain daripada kita untuk kecantikan muka kita, kita belajar benda ni pun penting juga sebab sebenarnya rawatan-rawatan ni dekat spa dia dah sangat mahal sebab kadang-kadang tu satu rawatan tu boleh mencecah kepada 300, 400. Jadi saya tahu dalam kelas ni Syamil Syirah dia jual Syakli kan? Jual Syakli. Jadi dekat situ saya pun dah nampak yang Syamil ni ada sifat yang keusahawanan tinggi, suka pegang duit lah kan. Suka pegang duit. Jadi bila awak belajar benda ni, awak dapat bila awak besar nanti awak ada modal ke, awak buka spa ke, dia akan mengaut untung yang sangat tinggi lah sebab rawatan-rawatan ni dia memang tertumpu kepada macam Cik Wedah tu. Nak cantik masa dah menganjak umur kan. Dia sesuai lah. Saya kadang-kadang pergilah dua bulan, bukan 2 minggu sekali, kan. Sebulan 2 kali. Sebab saya pun nak cantik juga, nak nampak lebih anjal. Okay, selain tu rawatan-rawatan terapi muka ni dia bukan saja nak mencantikkan dari luaran saja. Dia juga boleh merangsangkan sistem limfa dan peredaran darah. Lepas tu mengencangkan otot dan meningkatkan tone otot. Ini sesuai lah untuk Cik Bedah tu kan. Sebab nak angkat dia punya pipi, nak naikkan seri dia masa dia nikah nanti. Lepas tu selain daripada tu dia akan mengeluarkan sel kulit mati kita dan membaiki penampilan dan keadaan kulit secara luaran dan dalaman. Okey, jadi ini tajuk kita yang akan belajar hari ini. Semua dah bersedia ke? Ya, cikgu. Okey, bagus. Sama nak belajar. Ya, semua nak cantik ni. Okey, kita mulakan sekarang. Terima kasih Puan. Terima kasih Cik Bedah. Okay, alright. So, saya terus komen saya komen, saya tak ada tutup-tutup, saya tak ada selindung. Okay, cerita bagus, menarik perhatian, melibatkan pelajar, penyoalan. The context also good. Advanced organizer juga bagus. Satu je saya nak tegur. Kepentingan it shouldn't be that long. Kepentingan kita sekejap dalam 30 second 1 minit cukup. Okay. So apa yang mungkin Nazwa boleh buat, awak dah tahu tajuk kita hari ni, kita akan belajar tentang elektroterapi. Okay. Kalau awak sebagai Cik Bedah, awak nak tak jimat duit? Sebab kalau pergi buat botox ke, you akan habis 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. Okay. Tapi kalau you buat rawatan elektroterapi ni, kalau pergi buat dekat salon 3,000, 4,000. Macam mana kalau you nak tak belajar untuk menjadi cantik, definitely you akan buat rawatan tu pada muka sendiri. Nak jadi kulit anjal, tak. Jadi itu saja dia punya ayat cukup. Because yang Azwa cerita yang kepentingan part tu, itu adalah isi. Kita tak nak masuk isi lagi. Okay. So itu saja. Okay. Dan ataupun Azwa nak tekankan tentang keusahawanan. Okay. Kalau misalnya, kalau cikgu lah jadi you all, cikgu ada ilmu tu, cikgu dah belajar ilmu ni, dah ada knowledge, cikgu buat business, home to home, kan? Sekali rawatan 300, kalau 10 orang buat dah 3,000. Okey. Seronok tak dapat duit macam tu. Jadi awak nak belajar ke tak nak belajar hari ni? Kalau nak belajar, cikgu belajar. Kalau tak nak, cikgu itu saja. Sebab kita nak nampak student tu minat tidak. We don't have to elaborate the points. Masa dalam induksi set, we don't elaborate the points. Don't even touch. Kita bagi bayangan-bayangan saja. Okay. Right. So other than that, was very good. Okay, alright. Tanya. Terima kasih, Wan. Okay, sama. Okay. Adik Cik Bedah pula, cepat. Boleh, Puan. Okay, teruskan. Assalamualaikum semua murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Salam cikgu. Salam cikgu. Alah maunya bunyi. Cuba ceria-ceria sikit. Jawab sekali lagi.
Waalaikumsalam, cikgu. Salam, cikgu. Salam, cikgu. Bagus. Okey, semua semangat. Bagus. Okey, sebelum kita mula kelas, cikgu nak tanya kehadiran dululah. Syamin Syirah, kehadiran kelas hari ni macam mana? Penuh, semua orang datang. Okey, bagus. Semua orang datang Bagus mula-mula cikgu ni. Okey, so sebelum kita mula tu cikgu nak kita punya kelas ni lebih diberkati lah. So, Khairuddin boleh baca doa? Boleh cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Okay. Hari ni cikgu rasa kan, cikgu nak main teka-teki lah dengan kamu semua. Nak tak nak? Semangat cikgu nak dengar semangat tu. Lagi-lagi. Nah, cikgu. Cikgu. Tak baik. Okey, bagus. Sekejap cikgu bagi share screen sekejap. Okey, jom main teka-teki. Okay. So, soalan yang pertama. Teka-teki, teka-teko. Saya menyembunyikan tetapi kepala saya di luar. Apakah saya? Dia punya ini anggota badan kita. Cuba Alko. teka. Salah lah. Kepala lutut, cikgu. Apa Betul. Bukan, bukan lutut. Dia dekat tangan. Dari Jari. Siapa Kuku. cikgu ada dengar tadi? Jawapan. Kuku Kuku. Ya, betul. Kuku. Okay, kita pergi soalan yang kedua. Teka-teki, teka-teko. Saya ditunjukkan semasa memuji seseorang. Apakah saya? Cepat. 1, Muka. 2, salah. Senyuman. Salah. 3. Jari. Dia dekat tangan juga. Jari. Cikgu ada dengar jari. Jari apa tu? Jari. 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 telunjuk. Salah, bukan jari telunjuk. Saya tahu, cikgu. Ibu jari. Ya, Tam. bagus Tam. Izzah. Ibu jari. Oh. Okey. So, yang ketiga, teka-teki, teka-teko. Saya merupakan anggota badan yang paling manis. Apakah saya? Senyuman saya. Dari manis. Manis Jari sangat. manis. Dari manis. Jari manis. Bagus, jari manis. Okey. Okey, ni last. Okey. Di sini, di situ. Anggota badan apakah saya? Tengok jari cikgu betul-betul. Di sini, di situ. Anggota badan apakah saya? Dahu. Telunjuk. Tangan. Pandai. Jari telunjuk. Cikgu kan tunjuk-tunjuk tu. Di sini, di situ. Okay. So, hari ni cikgu main-main ni bukan saja-saja main tau. Sebenarnya semua anggota tadi apa yang ada? Kuku. Kita ada apa lagi tadi? Kuku jari. Jari Ibu manis. Jari manis. Telunjuk. Jari telunjuk. Okay, semua tu adalah antara anggota-anggota yang kita libatkan dalam perkhidmatan manicure, iaitu tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu perkhidmatan manicure. So, perkara-perkara yang kita akan pelajari dalam perkhidmatan manicure ni adalah, kita akan pelajari berkaitan dengan tujuan perkhidmatan manicure. Kita akan pelajari juga anatomi dan fisiologi tangan. Kita akan pelajari prosedur dan teknik dalam melakukan perkhidmatan manicure dan urutan tangan. Sebab urutan tangan ni adalah salah satu proses dalam perkhidmatan manicure. So kamu rasalah apa kepentingan kita belajar perkhidmatan manicure ni? Apa Supaya tu, kuku Syirah? cantik. Ya, supaya kuku cantik. Kamu anak muda sekarang ni kan, cikgu tahulah. Cuci pinggan sikit. Rosak kuku aku kan. Macam tu kan. Jadi rajin-rajin nak pergi manicure. Okay, supaya kuku cantik nanti tua. Tak adalah kuku tu dia ada masalah-masalah kulat ke apa kan. Okay, selain itu apa lagi?
Kuku sihat. Nanti tua pun kuku pun sihat. So selalu buat manicure. Okay, cikgu nak tanya siapa yang minat bisnes-bisnes kat sini ni? Cikgu rasa ramai minat bisnes-bisnes ni. Saya minat. Zah. Ya, bagus Izzah. kamu yang minat-minat bisnes ni. Kalau kamu ada pengetahuan tentang perkhidmatan manicure ni, senang je kamu nak dapat duit. Percaya tak cakap cikgu? Nak belajar Saya tak? percayalah cikgu, kuku je. Kat rumah boleh buat ni, Kuku, Bu. kamu boleh buat servis dekat rumah ke rumah. Lepas tu nanti dapatlah duit. Orang bagi duit. Oh. So kamu nak belajar tak pasal perkhidmatan manicure ni? Nah. Tertarik tak? Ah. Semua nak jadi kaya, amboi kamu semua. Okay, so jom kita belajar perkhidmatan manicure. Mari. Okay. Tahniah adik Cik Beda. Okay, right. Ada orang rajin pula vacuum rumah hari petang-petang ni. Okay. Alright. Apa ni? Oh, tak habis tadi baru dah vacuum dapur ni. Dia vacuum. Dah stop. Okay. Are you okay, Afif? Okay. So, okay. Everything was very good. Okay. La ilaha illallah. Dia dengar tak? Afif. Dengarlah sayang. Afif. Dengar. Pergi vacuum kat atas lah. Pergi vacuum kat atas. Dengar. Okay. Alright. Yang sama juga dengan mungkin sebab you ada practice kan, you pun dah practice, kepentingan tu make it shorten. Itu je saya punya komen. Yang lain tu perfect. Okay, alright. So menggunakan strategi teka-teki, Zom menggunakan strategi penceritaan. Okay, Izzah menggunakan strategi apa? Case. Case. Yang Inshi? Video dan gambar. Video gambar. Aisyah? Imajinasi. Okay, so ada 5 jenis. So you are exposed kepada 5 jenis sebab dah praktis semua kan dalam group. So bukan tahu masing-masing je. Sebab kalau you all buat masing-masing tahu satu je. So bila dah discuss 5 orang, lepas ni you dah ada experience boleh gunakan that kind of induksi set, strategi induksi set untuk kelas masing-masing. Okay, so very good. Tahniah untuk kumpulan 1. Okay, we move pada kumpulan 2. Kumpulan 2 ada Fatin, ada Din, ada Paan dan ada Nurin. Okay, praktis dah praktis dalam grup semua 4 orang. Okay, so untuk hari ni saya nak pilih Paan dengan Nurin boleh? Okay, so siapa jadi nombor 1? Okay, tak apa, relax je. Kita bukannya nak, saya hari ni saya tak judge. Okay, saya tak bagi markah, saya tak ni cuma untuk exposure dulu. Okay, untuk exposure. You just take it easy, buat macam saya tak ada, buat macam ajak kawan-kawan, praktis tu je. Okay, nak rasa tenang, istighfar dulu. Istighfar tu membawa 1000 ketenangan dalam jiwa kita. Okay, saya tutup. Inshi timing kalau dah sampai minit ke-6 5.59 saat teng Inshi teng sikit. Sebab tadi pun dah lebih masa sebenarnya Ayu dengan Azwan, saya lupa nak pesan tadi. Okay, alright, so boleh proceed. Boleh mula Puan saya dulu tau. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat petang. Sihat ke? Salam cikgu. Salam. Sihat. Bertenaga masing-masing. Minum apa ni? Milo. Ada kelas. Red Bull. Okay, hari ni Aisyah, siapa yang tak datang? Okay, Alhamdulillah sebab tajuk hari ni memang susah. Okay, sebelum kita mulakan kelas, saya nak Khairuddin baca doa. Okay, cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okay, sedap Din baca doa. Okay, Okay, so cikgu. sama
Okey, sekarang ni cikgu memang tak nak bagi buka slide dulu ataupun tak nak tulis apa-apa kat papan hitam, tapi cikgu nak semua orang untuk dengar betul-betul teka-teki cikgu. Teka-teki cikgu ni senang je. Siapa yang dapat jawab, hadiah dia random tau, duit. Okey, paling mahal RM50, paling murah RM3. Okey, siapa yang nak duit, time ni lah kan rebut peluang kita. Okey, so soalan yang pertama, dengar betul-betul fokus tau. Ada sebab yang kenapa cikgu tak tulis dekat, tak bagi slide teka-teki ni. Okey, fokus Yang pertama, dia ada banyak garisan tapi dia bukan binatang. Dia pula fleksibel macam ular. Tugasnya pelbagai. So, apakah dia? Saya nak cuba cikgu. Okey, Cikgu Din. clue. Pembaris. Pembaris, macam betul tapi bukan tu jawapan yang cikgu nak. Okey, so yang lain? Pita pengukur. Okey, betul Izzah. Okey, awak klik kat cikgu kejap lagi, RM10. Okey. So soalan yang kedua. Tak apa Din, kita ada banyak lagi soalan. Okey, yang kedua, dia panjang, dia besar. Dia ada siku. Tapi dia bukan beruk siku. Tapi dia ada banyak juga fungsi kan. Agak-agak dia apa? Baris L. Siku L. Seorang je, cepat. Sebut nama. Cuma. Saya. Cikgu. Izma, okey Izma. Pembaris L, cikgu. Okey, sebabkan berebut tadi kan, cikgu bagi mahal sikit lah hadiah, RM5. Okey, so soalan yang ketiga. Kadang-kadang dia berterbangan. Tapi kita kena ikat dia. Kadang-kadang jugalah kita ikat dia. Dia besar. Agak-agak dia apa? Warna coklat cikgu. Susah ni. Coklat, kadang-kadang kot. Layang-layang. Belum cikgu. Layang. saya nak cuba, saya tahulah. Letas sekolah. Sebut dah. Fatin Okey, Azika. Fatin. Kapatan. Saya rasa kertas pola kot cikgu. Kata pola? Ha. Okey. Memang betul, itulah jawapannya. Yeah. Okey, tadi sebabkan berebut juga kan? Berebut. Cikgu. Bagilah. Cikgu bagi hadiah biasa-biasa je lah. RM15. Oh, boleh. Ingat nanti cikgu lupa nanti. Tulis. Okey, Cikgu, so soalan yang terakhir. Soalan terakhir ni bernilai RM50. Cikgu dah open siap-siap dah. Okey. Soalan yang terakhir. Dengar betul-betul. Nervous lah cikgu, RM50. Waktu salah dia ada. Bila betul dia pun ada. Kadang paling ketara, obvious lah kan, paling ketara dia datang dalam pelbagai rupa. Agak-agak apa ke benda itu? Madam. Okey, betul-betul. Isi memang betul lah. Korang ni cikgu selut lah. Memang waktu petang ni kan IQ korang tengah bergeliga kan. Okay, so cikgu bukan saja tau bagi teka-teki ni. Sebab apa? Pada hari ni kita akan belajar tajuk dia lah, bahan dan alatan untuk mendraft pola. Okay, so untuk objektifnya nanti pada hujung kelas nanti kan, para pelajar, sekejap cikgu share slide. Okay, tak apalah. So pada akhir kelas kita nanti, pelajarlah awak semua akan dapat mengenal pasti senarai alatan dan bahan untuk mendraft pola nanti. Kan, sebab kita nak draft pola ni, so kena tahu segala barang-barang dia, alatan dia semua. Nanti cikgu tanya nanti kalau awak semua memang dah tahu dah apa jawapan dia. Okay, so yang kedua, pelajar juga dapat menerangkan kepentingan setiap alatan dan bahan untuk mendraft pola. So kita kena tahulah kan apa kepentingan setiap bahan-bahan yang ada. Okey, kepentingan untuk kita belajar pada tajuk ini adalah kita dapat mengetahui setiap fungsi alatan dan bahan untuk mendraft pola supaya memudahkan kerja kita pada amali nanti.
Sebab sekarang cikgu ajar teori dulu, nanti amali kita buat sama-sama. Okey, yang kedua, kita dapat menyenaraikan alatan dan bahan yang akan digunakan ketika proses mendraft pola yang nantilah waktu amali kita lah kan. Jadinya lah, so kat sini, kalau kita dah tahu peralatan dan bahan untuk kita draft pola, kita dah boleh jimatkan masa ketika buat pola tu. So cikgu pun tak adalah stres kan nak mengajar awak sebab semua bahan ada atas meja. Kita tak payah nak pinjam-pinjam dengan member kita, dengan kawan-kawan lah especially. So cikgu nak tanya semua, excited tak nak belajar pola pada hari ni? Excited. Okay, so kalau excited, jom kita buka buku teks. Okay, puan tu je. Okay. Right. Menggunakan kasih Puan menggunakan strategi teka-teki juga dan it was very exciting kan, menyeronokkan dan berjaya melibatkan keseluruhan kelas. Okey, konteks ada berjaya ada jambatan daripada the situation kita gabung ataupun hubungkan dengan objektif pengajaran. Okey. Cuma kepentingan tu you all tak payah tulis dekat PowerPoint. It's just that macam kita nak trigger minat pelajar kita je. Kita just bagi tahu okey. Kita dah tahu tajuk tadi kan pelatan tu kan. Saya nak tanya you all, kalau saya suruh awak semua menjahit tanpa belajar sampai awak belajar dengan saya ni, awak boleh jahit tak? Itu je ayat dia. Tak boleh cikgu. Nak belajar menjahit tak? Itu saja Pak. That is we don't have to put dia punya points kan, sebab points kita akan terangkan kenapa during sepanjang pengajaran tersebut, tapi ini kita nak trigger untuk pelajar kita untuk terus berada dalam kelas kita. It's just that kepentingan itu right. So misalnya next week kena baiki lagi lah. Saya rasa semua yang buat ni itu masalahnya. Itu saja komen saya. Okay. Tahniah Pak An. Okay, next Nuri. The floor is yours. Okay. Terima kasih Puan. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang pelajar-pelajar. Waalaikumsalam Salam cikgu. Salam cikgu. Semua hadir ke hari ini? Ketua kelas tolong semak kehadiran. Semua hadir cikgu. Okey, hari ini cikgu nak mulakan dengan tunjuk satu video. Okey, nak tengok video tak? Nah. Okey, cikgu nak kamu fokus dan fahamkan betul-betul video ni ya. Nanti lepas ni cikgu nak tanya. Okey, sekejap cikgu tunjuk video. Video macam sekat-sekat lah cikgu. Sekat-sekat kejap ya.
Okay, semua dah tengok kan? Dah. Cikgu. Cikgu nak tanya, apa yang kamu nampak dalam video tu? Siapa-siapa Saya boleh nampak- volunteer? Saya nak Siapa jawab nanti cikgu bagi hadiah. Apa dia, Din? Saya nak volunteer. Okey, boleh Din. Apa yang saya nampak, seorang perempuan yang dia tak boleh stop menjahit sampai akhirnya meragut nyawa dia tersendiri, tapi terselamatlah juga. Okey, itu je. Betul ke, Din? Okey, bagus. Nanti jumpa saya ya ambil hadiah. Okey, ada jawapan Boleh lain? cikgu. Fatin, cikgu nak kamu bagi apa yang kamu nampak dari video tu boleh? Saya nampak dia banyak guna peralatan cikgu, peralatan jahit tu. Apa peralatan yang kamu nampak tu? Macam jarum, ada gunting. Betul kan cikgu? Salah? Okey, betul. Tepat tu. Nanti cikgu bagi hadiah ya. Oh, okey. Itu yang cikgu nak tekankan dari video ni. Contoh, cikgu bagi yang senang faham lah. Kalau kamu nampak macam gunting dalam video tu, dia menyelamatkan nyawa perempuan tu kan. Macam tu lah pentingnya kalau kita nak menjahit. Jadi kita perlukan peralatan dan semua bahan yang mencukupi lah baru kita boleh buat dengan baik. Okey. Cikgu nak tanya, kalau kamu nak menjahit, lepas tu tak ada peralatan tak cukup, tak lengkap, susah tak kamu nak buat? Susah tak kamu nak menjahit? Susah kan? Okey. Jadi hari ini kita nak belajar asas reka bentuk fashion, iaitu penggunaan alatan dalam proses penyediaan reka bentuk fashion. Kepentingan tajuk ni adalah cikgu nak kamu tahu tentang alat jahitan dan juga fungsi setiap satu peralatan tersebut. Okey, itu je. Terima kasih. Okey, Nurin punya apa orang kata pengajaran bagus, cuma tadi masa menghuraikan advanced organizer ada kan, tapi tak dapat ditayangkan ni. Dia lambat tu kan. Dia tak, tadi dia macam dengan Pak An tadi lah, tak keluar advanced organizer you all, sebabnya dia tunjuk PowerPoint yang ketiga. Jadinya slide yang ketiga, tapi patutnya okey. Mungkin Nurin boleh baiki lagi daripada segi, sebab tadi Nurin tak terangkan apa dia punya, mungkin terangkan tapi tak nampak sebab tak ada kita boleh sebut satu-satu. Okey, pertama kita akan belajar yang ni, kedua kita akan belajar yang ni, ketiga kita akan belajar yang ni. Okey, so belajar nampaklah bila sepatutnya tadi ada slide AO tu dipaparkan dan again kepentingan mungkin next week saya perlu huraikan secara jelas lah kepentingan tu macam mana kita nak ni. Jadi sebab saya rasa the four of you itulah masalahnya lah, dan saya rasa orang lain pun akan macam tu jugalah, because saya nampak you nak kepentingan tu you letakkan kat situ, you nyatakan it shouldn't be like that lah. Kepentingan tu kita hanya cakap, we just trigger dengan 2-3 ayat macam tu je, we don't have to explain. Jadi makin panjang lah kalau you explain kepentingan tu. Okay, alright, so very good both of you. Okay, tahniah untuk kumpulan yang kedua, well done. Dan saya rasa dua kumpulan ni melaksanakan dengan sangat bagus dan idea ada. Okay, Din menggunakan strategi apa Din? Analogi. Fatin? Imajinasi. Ya. Okay, alright. So masa discuss tu mesti dah tahu, dah tengok masing-masing kan, dah ada idea macam mana nak buat. Okay, so next week mungkin orang lain, dua yang lain akan buat, dan kita akan tengok berbagai strategi induksi set dan juga bagaimana application of elemen of penilaian dilaksanakan. Okay, alright. Okay, so terima kasih untuk grup 2. Saya move kepada grup 3, grup 4. Okay, alright. Grup 3. Okay, sama. Okay, grup 4.
Hmm. Tiga